Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, sementara saya cari slide, yang perempuan boleh pakai tudung untuk kita screenshot lah macam biasa. Yang lelaki yang mana yang dah ready tu boleh dah buka kamera lah. Kita nak screenshot sekejap je. Tolong buka kamera ya. Okay, tolong buka kamera. Ramai lagi tak buka kamera ni, baru sikit je buka. Baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baru 10 orang je buka kamera. Tolong buka kamera. Okay, ready ya. 1, 2, 3. Alright, thank you very much. Okay, first, saya minta maaf kepada siapa yang WhatsApp personal. Saya minta maaf sangat-sangat saya tak reply sebab saya sibuk sikit lah minggu ni. Satu Ahad, banyak kerja sikit. Nanti saya akan WhatsApp reply satu-satu ya. And then saya rasa saya dalam group pun saya dah masukkan kalau tugasan tu apa yang kita perlu letak. Kan saya dah masukkan kan? Apa list-list yang perlu ada dalam penulisan kita. Betul tak saya dah masukkan kan? Ya. Sekejap saya cuba cari, saya masukkan sekali lagi. Mana pula ni? Benda ni pun nak pop up ni. Okey, saya masukkan je lah sekali lagi. And then okey, satu lagi saya minta maaf kalau suara saya tak apa dengar sebab saya sakit tekak. Okey, boleh nampak saya share screen? Boleh. Boleh. Alright. Okey, so minggu ni kita akan tengok siapa. So minggu ni kita akan tengok tajuk keyakinan diri di air lah. So minggu ni saya cover topik ni, tapi saya tak ini ada 33 slide. Saya tahu kalau saya cakap sampai 33 slide ni, InsyaAllah ramai akan tidur. So saya akan tengok separuh je pada slide ni, and then separuh lagi saya simpan pada perjumpaan kita yang akan datang lah. Kalau hari Sabtu ni, kalau Sir Naif tak ada apa-apa, dia akan mengajar. Tapi kalau dia ada hal lain, macam biasalah saya yang akan cover lah. Okay. Siapa-siapa mengajar pun okey je kot. Saya rasa sama je. Naif pun okey. Okey, kita teruskan. Boleh saya teruskan? Boleh. Okey, so kita tengok tajuk keyakinan di air. Okey, keyakinan di air adalah aktiviti yang perlu dipelajari sebelum peserta dibenarkan memasuk kawasan laut, tasik dan sebagainya.
Sebelum aktiviti dimulakan, semua peserta berkumpul untuk mendengar taklimat tentang aktiviti yang akan dijalankan serta taklimat keselamatan dan bersiap sedia dengan pakaian mandi yang lengkap ataupun pakaian di air lah. Semasa aktiviti dijalankan, para peserta perlu memakai buoyancy aid ataupun alat apungan yang mempunyai cop sirin tahan 6 jam dalam air atau lebih, dikenali sebagai jaket keselamatan. Okey, kalau saya baca slide je, saya tahu semua akan boring. So saya terangkan sikit apa itu buoyancy aid. Buoyancy aid ni tak semestinya life jacket. Maknanya kalau macam botol air ke ataupun buah kelapa ke ataupun apa-apa saja yang boleh mengapungkan kita, tak kisahlah apa saja benda yang boleh buatkan seseorang tu terapung, dipanggil buoyancy aid, alat apungan. Maknanya alat, apa saja jenis alat yang boleh buat awak terapung, ia akan dikategorikan sebagai buoyancy aid. Maknanya baju awak ni kalau awak boleh ikat atas, ikat bawah, awak boleh masukkan angin, tetap buoyancy aid. Kalau belon, belon tu mampu tebal, tahan, boleh apungkan awak, dia pun dikira buoyancy aid. Tapi kalau jaket keselamatan lebih spesifik lah, jaket keselamatan. Buoyancy aid ni tak spesifik, maknanya apa saja benda yang boleh mengapungkan awak dikira buoyancy aid. Kalau kertas pun boleh mengapungkan awak dekat dalam air, dikira buoyancy aid. Tapi itu macam tak logik lah kan. Itu hanya contoh. Okey, penting bagi setiap para peserta untuk mempunyai keyakinan ketika berada di dalam air agar peserta tidak panik dan tahu cara untuk mengapungkan diri. Okey, maksudnya kat sini, kadang-kadang seseorang tu dia lemas bukan sebab dia tak reti berenang ataupun dia tak reti terapung. Kadang-kadang kita ni lemas sebab kita ni panik. Sebab tu sebelum kita buat aktiviti apa pun, walaupun kita ni pandai berenang apa ke, kita kena buat keyakinan di dalam air. Selalunya kalau macam swimmer, awak boleh nampak sebelum dia swim, dia akan masuk dulu dalam air, rasa ambil feel air tu dulu, rendam sikit masuk kaki. Terutama sekali kalau kita nak mandi kat sungai. Selalunya orang mandi kat sungai ni kalau orang yang matured lah, maknanya dia tak terus lari-lari terus boom. Dia akan terus datang, masuk dulu kaki apa semua, slow-slow, bagi awak yakin, bagi biasa diri dulu, baru dia mandi macam biasa. Awak nak flip ke, nak apa ke, selalunya kita akan buat macam tu lah supaya kita macam ada orang panggil water feeling. Okay, slide ni panjang sangat lah yang kata aku. Okay, bukan maksud saya panjang apa, maksud saya dia tulisan ni panjang-panjang, dia macam tak ada point-point, nanti membuatkan orang jadi bosan. Tak apa, saya baca jugalah. Keyakinan di air adalah aktiviti yang wajib dipelajari sebelum peserta dibenarkan masuk ke tasik. Ni sama je macam tadi, cuma ini point. Sama je. So saya skip je lah ya. Okey, ni contoh alatan keyakinan di air. Buoyancy air, rescue ring. Ini bukan buoyancy air sebab sepatutnya ini bot penyelamat. Mana ni alatan-alatan yang kita gunakan lah. Maknanya kalau kita nak buat sesuatu tu, ni antara bukannya ni kira lengkap, ni antaranya yang ada lah. Okey, jenis-jenis aktiviti yang membina asas keyakinan dalam air. Satu, memakai baju keselamatan. Maknanya apa aktiviti, apa benda ataupun apa perkara yang menyebabkan keyakinan kita meningkat. Maknanya kalau kita pakai jaket keselamatan dengan kita pakai jaket keselamatan, beza keyakinan dia. Okey, memakai jaket keselamatan saya dah baca tadi, ikatkan tali yang disediakan pada baju keselamatan. Maknanya bila kita pakai dah meningkatkan, bila kita ikat lagi tali tu akan lagi meningkatkan keyakinan kita. Ada beza lah. Contoh kalau awak pakai dengan tak ikat tali jaket keselamatan dengan pakai, mesti ada beza. Okey, pastikan terdapat whistle pada setiap baju yang dipakaikan. Okey, sebab apa dia kata kena ada whistle? Kalau awak tengok cerita Titanic, awak nampak kan dia sejuk bila kapal tu karam, dia terdampar atas apa tu, atas macam bongkah kayu tu, dia tak, bila kita dalam keadaan sejuk ni ataupun kita dalam keadaan lemah ni, kalau tak atas air pun, kalau kita dalam kadang-kadang kita sesat dalam hutan, kita bila beberapa hari kita akan lemah, kita akan terbaring je. Bila keadaan lemah kita tak akan mampu bersuara. Memang whistle ni banyak membantulah, sebab tu kita kena ada whistle. Lagi satu, whistle ni dalam keadaan jauh pun, contoh awak dekat sini, kawan awak 100 meter pun masih dengar awak kalau awak tiup whistle. Maknanya kalau telah ada kecemasan awak tiup whistle panjang, kawan awak 100 meter lagi pun insya-Allah dengar. Tapi bergantung pada jenis whistle lah. Kalau whistle yang mahal,
lebih jauh lah dengar. Kalau whistle yang dekat, yang murah kurang sikit lah jarak dia. Itu perbezaan dia lah. Dia sama juga macam barang-barang, tapi kadang-kadang tak semestinya yang mahal bagus daripada yang murah. Bergantung juga. Okey, seterusnya baju keselamatan perlu dipakai dengan kemas dengan memastikan tidak tertolak ke atas apabila terapung. Maknanya dekat sini, bila awak pakai jaket keselamatan tu kan, tak boleh terlalu ketat, tak boleh terlalu longgar. Sebab apa tak boleh terlalu ketat atau terlalu longgar? Sebab kalau terlalu ketat, awak susah bernafas. Kalau terlalu longgar nanti, bila awak turun ke air, jaket tu akan naik ke atas, awak akan tenggelam ke bawah. Okey, apungan dengan menggunakan life jacket. Ini adalah cara-cara apungan lah. Dia kena ada latihan pernafasan. Berdiri di dalam air, tarik nafas melalui mulut sahaja. Tahan nafas dan selamkan muka. Apabila nafas tak dapat ditahan lagi, dengan perlahan-lahan hembuskan melalui hidung. Selepas semua udara dikeluarkan, angkat muka daripada air dan tarik nafas. Ini adalah macam kita training supaya kita yakin. Kalau awak belajar ambil kursus renang pun, sama juga. Kalau awak tengok orang berenang breaststroke ke freestyle ke, memang cara teknik pernafasan dia, awak akan ambil nafas melalui mulut, awak masuk muka akan melalui hidung. Awak masuk muka dalam air akan hembus melalui hidung. Sebab apa kita buat macam tu? Supaya kita tak tertelan air lah. Kalau lagi satu lagi, kalau awak ambil nafas melalui hidung, dia lagi lambat lah berbanding ambil nafas melalui mulut lah. Bila hembus melalui hidung, sebab kita tak nak air tu tersedut dalam hidung, satu. And then yang kedua, kita satu tak nak sedut air. Yang kedua, kita tak nak macam, kalau kita hembus melalui mulut, dia bubble dia tak berapa bagus berbanding kita. Memang tu teknik terbaik lah. Itu je. Okey, aktiviti apungan. Okey, asingkan peserta, kita nak buat aktiviti terapung kan. Bila kita dah buat aktiviti yang first tadi, cara bernafas tu, and then aktiviti apungan pula, kita buat aktiviti asingkan peserta yang boleh berenang dan tidak boleh berenang. Maknanya kita kena pasti peserta mana boleh berenang, tak boleh berenang. Walaupun kita ada life jacket, kita kena ni sebab kita satu untuk kita ada partner. Orang yang berenang mungkin nak kena partner dengan orang tak berenang. Ya, lebih kurang macam itulah. Okey, berjalan berpegang tangan menuju ke air. Maknanya mungkin kita buat bulatan ataupun kita buat straight line. Kita berdiri bagi panjang sama, and then kita jalan sikit slow-slow. Macam saya cakap tadi yang pada awal-awal, kita akan masuk sikit-sikit. Masuk ke buku lali dulu, lepas tu sembang-sembang sikit masuk sampai lutut, sembang-sembang sikit masuk sampai ni, sampailah kita tak sentuh langsung permukaan. Okey, apungan berdiri. Depa tangan bernafas dengan tenang masih berpegang tangan. Buat bulatan 5 hingga 6 orang dengan berpegang tangan. Macam saya cakap tadi, kita boleh straight line ataupun dalam bentuk bulat lah. Sebab apa kita asingkan? Supaya contoh kalau kita buat dalam grup tu 6 orang, kita buat bulatan, kita 6 orang. Maknanya 3 orang reti berenang, 3 orang tak reti berenang, supaya kita boleh support each other. Okey, apungan terentang. Peserta berbaring dengan meluruskan kaki ke hadapan, depa tangan bernafas dengan tenang, terlentang apabila berpegang tangan. Maknanya kat sini bila awak dah masuk dalam air tu dalam keadaan terlentang, tak mau dalam keadaan terlungkup. Terlentang and then pegang tangan, just breathing macam biasa. Okey, apungan meniarak. Lepas tu kita cuba pula meniarak. Lepas bila dah ni, awak cuba bangunkan ke depan untuk meniarap. Rebahkan badan ke hadapan, luruskan kaki, masih berpegang tangan, rebah ke depan. Tapi sebab tu yang awal tadi kita guna teknik bernafas supaya kita, kalau kita takkan gelabah. Kalau kita jatuh dalam air dalam keadaan terlentang ataupun terlikup, kita tak gelabah. Okey, semua di atas dilakukan secara individu. Apungan meniarap dan bergerak jarak 3 meter, berenang berdua ke hadapan. Maknanya bila dah okey, cuba berenang kedua ke hadapan. Maknanya sebab tu kita nak kena tahu siapa yang reti berenang, siapa tak reti berenang, supaya kita ada partner. Okey, seterusnya keselamatan di air. Okey, ini satu, keluar dari air jika berasa sejuk. Air sejuk boleh membahayakan walaupun anda seorang penenang yang mahir. Maknanya kat sini, walaupun awak ni mahir, awak ni juara Olimpik sekalipun, kalau terlalu sejuk, awak kena keluar sebab takut cramp. Itu salah satunya lah. Ataupun takut sesuatu yang tak ingin ni, mungkin awak ada asma. Bila sejuk, asma ganggulah awak punya mungkin awak akan boleh diserang asma lah. And then perhatikan bendera kuning di kawasan berenang. Kawasan di belakang bendera kuning adalah kawasan yang berbahaya untuk berenang. Maknanya kat sini selalunya bendera kuning ni kat laut. Bila kat laut ni selalu bila tepi pantai awak akan tengok ada satu tahap ada bendera kuning. Maknanya kat situ awak punya tahap berenang sampai kat situ tak boleh lebih.
Sebab mungkin ada haiwan bahaya tu salah satu lagi ada mungkin kawasan belakang tu ada kawasan landak laut. Kita tak tahu. Dia sebab setiap kawasan adalah berbeza-beza dia punya dia punya muka bentuk bumi lah. Ataupun mungkin situ ada jurang. Maknanya mungkin pantai tu jenis terutama sekali kat Terengganu dan pantai timur, selalunya kalau pantai timur ni pantai dia jenis landai tiba-tiba jurang terus dalam. Kebiasaan kat sana macam tu. Kalau belah pantai barat ni dia kurang sikit macam tu. Okey, berhati-hati dengan pasang surut air. Air pasang boleh membahayakan perenang. Maknanya kat sini awak kena tahu dia ada, kita panggil ada jadual pasang surut air. Kita kena tahu pasang surut air bila waktu air pasang, waktu air surut. Benda tu kita kena ambil tahulah. Okey, jauhi mereka yang bermain surfboard, jauhi boat dan jet ski. Suka bagi mereka untuk mengelak daripada berlanggar dengan perenang. Makna kat sini bila kita dekat kita hanya berenang biasa, kita kena jauhilah benda-benda ni lah. Mendengar nasihat daripada pegawai keselamatan yang bertugas. Tugas mereka adalah untuk mengelak sebarang kecelakaan. Maknanya kat sini kalau kita pergi sesuatu tempat yang baru, kita kena dengar orang yang lagi mahir dekat situ lah. Sebab kita first time ataupun kita mungkin second time, kita pun bukan hari-hari. Berbanding orang yang kerja kat situ, dia hari-hari, dia tahu lebih mahir lah selok-belok dekat situ. So kita sebagai orang baru, kita kena dengar nasihat lah orang yang lama. Okey, perhatikan papan tanda amaran. Patuhi papan tanda tersebut untuk keselamatan. Maknanya kat situ, kalau dia cakap kawasan tu ada jerung, selalunya luar negara dalam macam tu. So kita elak lah kat tempat tu. Ataupun ada obor-obor, kita elak lah, kita kena betul mematuhi. Okay, and then teknik apungan. Okay, teknik apungan. Ada macam-macam teknik apungan. Okay, apa itu maksud apungan? First kita tengok maksud dia. Apungan adalah asas berenang. Maknanya sebelum kita pandai berenang, kita mestilah pandai terapung dulu. Sebab bila kita terapung, insyaAllah kita akan mudah untuk berenang lah. Tapi kalau kita tak pandai berenang pun, kita pandai terapung, insyaAllah pun kita selamat. Okay, keapungan adalah sifat semula jadi tubuh sebab ianya dibantu oleh kandungan lemak dan kandungan udara dalam paru-paru. Maknanya kat sini, orang yang paru-paru besar, dia lagi senang terapung. And then orang yang lebih badan dia lebih komposisi badan dia lebih berlemak, dia lagi mudah terapung berbanding orang yang komposisi badan dia kurang lemak. Sebab dia macam ni, kalau awak tengok dulu kecil-kecil kita belajar sains kan. Kalau contoh air, awak letak dalam botol ni ada air, lepas tu awak tuang minyak masak, automatik minyak masak tu akan berada di permukaan atas. So maknanya lemak ni lebih ringan daripada air. Dia akan membantu kita untuk terapung. Okey, unsur yang mengawal keapungan, kawalan pernafasan, posisi tubuh dan kesantaian. Maknanya kawalan pernafasan dia macam kan paru-paru ni membantu kita untuk terapung. So awak tak boleh macam bila awak ambil nafas tu awak lepas laju. Itu salah satu faktor yang akan menyumbang kepada awak susah untuk terapung lah. Kalau awak lepas slow, awak lagi mudah untuk terapung. And then posisi tubuh. Bila awak dalam keadaan menegak macam ni, awak lagi senang tenggelam. Kalau awak dalam keadaan terlentang kan, awak akan lebih santai lah, lebih senang terapung. And then santai. Kalau awak gelabah tu maksudnya lagi susah lah. Okey, ni antara alat-alat untuk apungan. Pool boy ataupun pool board. Ni panggil boy. Kalau board tu yang macam straight tu. Okey, peralatan ini membantu bagi permulaan untuk memasuki teknik apungan. Okey, kepit kalau untuk guna ni, kepit kat antara dua belah kaki ataupun paha supaya kaki anda sentiasa terapung. Ni kita kepit di celah-celah paha kita tu lah. Okey, teknik apungan ni adalah teknik orang panggil back star float. Back star float ni awak akan kicking kaki sikit-sikit, tangan akan kuat sikit-sikit. Teknik ini merupakan teknik apungan yang mana badan melentang di atas permukaan air. Kaki dibuka dalam bentuk V dan tangan bentuk T. Kaki awak buka, tangan awak straight menegak dalam bentuk T. Kedudukan badan adalah selari dengan permukaan air. Muka memandang langit dan perut diangkat ke atas. Tenangkan pemikiran dan kawal pernafasan. Ni maksud dia kawal pernafasan. Awak tak boleh lepas terlalu laju. And then front star float. Front star float ni teknik yang sama dengan teknik back star float, namun muka dimasukkan ke air lah. Jangan lupa untuk bernafas. Ini sebab tu dari bawah tadi saya dah terangkan teknik bernafas. Ambil ikut mulut, hembus ikut hidung. Okey, peralatan pernafasan biasa digunakan untuk teknik ni. Macam ni selalunya kita akan guna peralatan pernafasan lah. Macam
awak tengok orang snorkeling, pakai alat snorkeling tu lah, keadaan tangan dan kaki adalah sama teknik apungkan. Okey, ni teknik cendawan. Teknik cendawan ni, awak macam membongkokkan badan awak tu. Kalau awak test teknik dekat kolam, automatik awak pegang je awak punya awak punya kaki ni, awak dalam keadaan macam dah budak ni buat ni, automatik dia akan terapung dengan syarat awak tak terlalu gelabah. Okay, and then teknik water trading. Water trading ni dalam keadaan menegak. Water trading ni awak menegak, kepala kat luar, tangan awak dia ikut keselesaan. Ada setengah orang dia suka kaki tu kayuh macam basikal. Ada setengah orang dia selesa kaki dia kuat macam kicking ke depan. Ada setengah orang dia selesa kaki macam frog kick. Frog kick tu bila kita kalau awak belajar teknik breaststroke, awak akan pakai frog kick. So ada setengah orang selesa frog kick, and then tangan awak kena macam kuat macam tu. Saya nak tunjuk pun susah, tapi itu adalah dia punya teori dia. Itu adalah teori untuk apungan lah, teknik dayungan. Okey, saya rasa teknik dayungan ni saya cover untuk kelas akan datang. Ini kalau awak ada rafting. Sebab saya dah plan tadi, saya ingat teknik dayungan ni saya nak cover kelas akan datang dengan teknik berenang. Berenang ada 4 jenis teknik. Okey, ada apa-apa soalan? Sir, Ya, kuat sikit boleh? nak tanya, untuk tugasan 2 penulisan maksimum berapa muka surat? Saya bebaskan. Saya bukan jenis kalau awak banyak muka surat lagi bagus, awak kurang muka surat tak bagus. Tak, saya tak kisah, tapi janganlah terlalu sikit. Maknanya kat sini dia orang kata biarlah kita bersederhana. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu sikit. Janganlah kalau saya cakap sikit pun saya tak kisah, janganlah awak pergi hantar sampai 4-5 je muka surat. Mana kat sini dia bebas kepada awak. Saya bagi awak kelonggaran supaya awak lebih kreatif. Adakah saya menjawab soalan? Okay, jawab. Terima kasih, sir. Okey, lagi ada soalan lagi? Ada soalan lain? Tak ada. Tak ada, kejap. Grup ni ada berapa orang? Sekejap saya buka ni. Tak ada. Student information. Student list. Okay, grup ni ada ni grup A kan? Ke grup B lah? Grup A. Ada 85. Ini 62 orang je, ramai tak datang. Sebabkan ramai tak datang, saya rasa saya kena start buat kedatangan. Ke ada yang masuk satu ID je, maknanya dia duduk dekat-dekat dengan kawan dia, contoh kawan dia 4 orang kelas ni, lepas tu dia masuk sekali satu ID je. Ada ke macam tu? Tak ada kot. Okey, tak apalah. Okay, no problem. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan lah berkaitan assignment. Sebenarnya saya dapat terima banyak WhatsApp tanya pasal assignment, cuma saya tak sempat nak reply. Sebab saya busy. Memang tak ada soalan berkaitan assignment? Tak ada lagi kot, sir. Oh, tak ada, tak apalah. Kalau macam tu, boleh tak saya nak minta saya tamatkan kelas? Boleh, sir. Okay, Boleh. Kalau macam tu kita jumpa lagi untuk session kelas seterusnya. Assalamualaikum dan selamat petang. Selamat petang, sir. Thank you, sir. Waalaikumsalam.